Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Rayuan hari ini membenarkan rayuan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas supaya Hakim Mahkamah Tinggi Rosmawar Rozain menarik diri daripada mendengar saman fitnah difailkan Tan Sri Shahrir Abdul Samad terhadapnya dan 3 lagi berhubung pendakwaan berniat jahat. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan diketuai Datuk Supang Lian yang bersidang bersama Datuk Faizah Jamaluddin dan Datuk Ahmad Fairuz Zainul Abidin sebulat suara membenarkan rayuan Tommy Thomas dan mengetepikan keputusan Rosmawar Rozain pada 14 Januari lalu. Panel dengan itu memerintahkan supaya Rosmawar menarik diri daripada semua prosiding dan perbicaraan kes saman berkenaan dan memerintahkan Shahrir membayar kos RM30,000 kepada Tommy Thomas. Faizah ketika membacakan penghakiman mahkamah berkata, panel berpendapat bahawa wujud risiko sebenarnya berlakunya berat sebelah oleh Hakim Mahkamah Tinggi walaupun ia mungkin tidak disengajakan. Menurut Faizah, panel mendapati penemuan Hakim Mahkamah Tinggi bukan berdasarkan buku yang ditulis oleh perayu Thomas atau berdasarkan pleading pembelaan yang difailkan responden Shahrir. Beliau berkata, mahkamah mendapati kenyataan hakim terbentuk daripada pendapatnya sendiri dan bukannya berdasarkan merit dan dapatan hakim dalam permohonan untuk membatalkan kes adalah tidak perlu. Hakim itu berkata, penemuan dan pemerhatian hakim dalam permohonan Thomas untuk membatalkan saman itu adalah tidak selaras dengan apa yang sepatutnya dilakukan oleh seorang hakim. Katanya, ia mendedahkan pandangan hakim terhadap merit kes berkenaan. Sebagai seorang pemerhati yang berpengetahuan dan bersikap adil, berdasarkan fakta dan keadaan kes ini, kami berpandangan bahawa penemuan dan pemerhatian itu menimbulkan risiko sebenar berlakunya bahaya berat sebelah oleh hakim tersebut. Jika mahkamah mendapati wujud risiko sebenar berlaku berat sebelah, walaupun mahkamah bawahan berpendapat sebaliknya, rayuan ini wajar dibenarkan. Hakim berkenaan seharusnya menarik diri daripada mendengar perbicaraan dalam semua prosiding berkaitan kes ini, katanya. Pada 14 Januari lalu, Rosmawar Rozain menolak permohonan Tommy Thomas supaya beliau menarik diri daripada mendengar saman fitnah itu. Pada 3 Julai tahun lalu, Rosmawar menolak permohonan Tommy Thomas untuk membatalkan saman berkenaan dan kes dijadualkan untuk perbicaraan penuh selama 7 hari, 9 hingga 12 Mac dan 27 hingga 29 April 2026. Bekas ahli Parlimen Johor Bahru itu memfailkan saman pada Disember 2023 dengan menamakan Tommy Thomas, bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Latifah Koya, SPRM dan Kerajaan sebagai defendant. Saman Shahrir adalah berkaitan sekeping cek RM1 juta yang diterima beliau daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak bagi tujuan kerja-kerja pemulihan projek perumahan Puri Langkah Suka di Larkin, Johor. Thomas yang menjadi Peguam Negara pada 4 Jun 2018 hingga 28 Februari 2020 menafikan dakwaan Shahrir terhadap beliau termasuk salah guna kuasa dan menyifatkan ia tidak boleh dipertahankan. Pada 5 Januari 2023, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Husin membebaskan Shahrir daripada pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatan RM1 juta yang diterima daripada Najib kepada lembaga hasil dalam negeri. Mahkamah Rayuan hari ini membenarkan rayuan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas supaya Hakim Mahkamah Tinggi
Rosmawar Rozain menarik diri daripada mendengar saman fitnah difailkan Tan Sri Syahrir Abdul Samad terhadapnya dan 3 lagi berhubung pendakwaan berniat jahat. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan diketuai Datuk Supang Lian yang bersidang bersama Datuk Faizah Jamaluddin dan Datuk Ahmad Fairuz Zainul Abidin sebulat suara membenarkan rayuan Tommy Thomas dan mengetepikan keputusan Rosmawar Rozain pada 14 Januari lalu. Panel dengan itu memerintahkan supaya Rosmawar menarik diri daripada semua prosiding dan perbicaraan kes saman berkenaan dan memerintahkan Syahrir membayar kos RM30,000 kepada Tommy Thomas. Faizah ketika membacakan penghakiman mahkamah berkata, panel berpendapat bahawa wujud risiko sebenarnya berlakunya berat sebelah oleh Hakim Mahkamah Tinggi walaupun ia mungkin tidak disengajakan. Menurut Faizah, panel mendapati penemuan Hakim Mahkamah Tinggi bukan berdasarkan buku yang ditulis oleh perayu Thomas atau berdasarkan pleading pembelaan yang difailkan responden Syahrir. Beliau berkata, mahkamah mendapati kenyataan hakim terbentuk daripada pendapatnya sendiri dan bukannya berdasarkan merit dan dapatan hakim dalam permohonan untuk membatalkan kes adalah tidak perlu. Hakim itu berkata, penemuan dan pemerhatian hakim dalam permohonan Thomas untuk membatalkan saman itu adalah tidak selaras dengan apa yang sepatutnya dilakukan oleh seorang hakim. Katanya, ia mendedahkan pandangan hakim terhadap merit kes berkenaan. Sebagai seorang pemerhati yang berpengetahuan dan bersikap adil, berdasarkan fakta dan keadaan kes ini, kami berpandangan bahawa penemuan dan pemerhatian itu menimbulkan risiko sebenar berlakunya bahaya berat sebelah oleh hakim tersebut. Jika mahkamah mendapati wujud risiko sebenar berlaku berat sebelah, walaupun mahkamah bawahan berpendapat sebaliknya, rayuan ini wajar dibenarkan. Hakim berkenaan seharusnya menarik diri daripada mendengar perbicaraan dalam semua prosiding berkaitan kes ini, katanya. Pada 14 Januari lalu, Rosmawar Rozain menolak permohonan Tommy Thomas supaya beliau menarik diri daripada mendengar saman fitnah itu. Pada 3 Julai tahun lalu, Rosmawar menolak permohonan Tommy Thomas untuk membatalkan saman berkenaan dan kes dijadualkan untuk perbicaraan penuh selama 7 hari, 9 hingga 12 Mac dan 27 hingga 29 April 2026. Bekas ahli Parlimen Johor Bahru itu memfailkan saman pada Disember 2023 dengan menamakan Tommy Thomas, bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Latifah Koya, SPRM dan Kerajaan sebagai defendant.